Kemahiran untuk membuat parang hasil dari golongan lelaki adalah suatu kebiasaan. Tetapi untuk kaum wanita yang menghasilkannya dari tangan yang menggoncang buaian adalah sesuatu yang luar biasa. Dari tangan yang sering dikatakan berada di dapur menguruskan anak, tetapi kini boleh menghasilkan parang dan hasilnya lebih kreatif kerana wanita memang sifatnya teliti. Semangat dan sifat keberanian mengambil risiko memperlihatkan wanita seperti ini lebih hebat dan boleh digelarkan wanita besi yang tidak mudah dibentuk atau dipermainkan. Perasaan cintakan kerjayanya sebagai tukang besi telah menjadi salah satu punca Zainab binti Ibrahim berjaya membuka bengkel besinya sendiri bersama suami Abdullah Ismail. Selama 46 tahun lalu, Zainab menggagahkan diri menggunakan seluruh tenaganya untuk menghasilkan pelbagai jenis alatan tradisional berasaskan besi. Semangatnya menghasilkan pelbagai jenis alatan telah menjadi pendapatannya untuk kehidupan seharian. Ditambah lagi, bekerja bersama suami tercinta membuatkan Zainab tidak pernah menyesal dengan keputusan menjadi wanita besi. Makcik kahwin dengan pakcik dia asal orang Pekan Darat. Dia bekerja dengan depa sana lah Pekan Darat. Buat kacik, buat pisau nurih getah tu. Dia tu makcik kahwin dengan dia. Makcik kata berhenti lah kita buat sendiri. Kita balik main duduk di sini kita buat sendiri. Kata makcik tolonglah. Dia ajak buatlah. Makcik tengok dia buat tu, makcik buatlah. Bila dah pegang buat tu, seronok lah buat. Sambil bela anak, sambil jaga anak lah. Sampai hari ni seronok lagi. Sampai dah umur ni pun seronok lagi nak buat kerja. Dulu masa baru-baru buat tu, pakcik katok, makcik pegang. Katuk tangan lah. Lah ni dah ada mesin. Mudahlah. Kat sini banyak barang yang tak ada tu lah. Golok, sabit, macam-macam lah. Hantar, aluk stak, golok kangsa, kacit lah banyak. Aduh, kedai-kedai hardware lah. Kawasan sini ya, Kulim, Balbatah. Oleh kerana suaminya mahir dalam seni pertukangan besi, telah menyebabkan Zainab membuat keputusan untuk membuka bengkel sendiri di air melintas kampung Tok Bedu, Tasik Gelugur. Terdapat 30 jenis alatan yang telah dihasilkan, antaranya ialah kacit, pedang, cakuk pendek dan panjang, golok dan lain-lain, tanpa jemu dan menjadikan penghasilan besi ini seperti rutin harian. Produk-produk yang dihasilkan akan dijualkan kepada pemborong yang menjual di pasar tani, pasar malam, kedai hardware dan pembekal-pembekal yang menjual alatan besi seperti ini. Ketelitian Zainab dalam menghasilkan alatan ini terus mendapat tempat di hati pembekal dan pembeli kerana kualiti yang dihasilkan. Proses penghasilan ini bukan suatu yang mudah. Ia memerlukan tenaga, ketekunan, kesabaran dan yang paling penting ialah kemahuan. Zainab tidak pernah merasa lelah dalam menghasilkan alatan dan bermain dengan besi. Malah akan menjadi kurang sihat dan cepat bosan sekiranya tidak ke bengkel. Dunia pertukangan ini telah melengkapkan kehidupan seharian Zainab. Barang kalau orang tempah, orang tak ambil pun tak apa. Hari ini dia mai tempah, kita cakap RM30. Lepas tu setahun dia tak mai, kita boleh nak lagi RM40. Dia gedul lah, kita seronok. Kalau tak mai, ambil pun seronok. Mai ambil lagi seronok lah kan. Seronok sebab kita buat barang apa pun habis. Buat tak ni kawan rumah ambil, tak ni buat apa pun habis lah. Tu yang seronok buat tu. Kemas bagi bantuan wedding set kecil tu. Lepas tu Perda bagi bantuan mesin hidrolik yang besar lah, guna sampai hari ni lah. Mesin tebuk, mesin potong, perda bantuan lah. Lepas tu
keras tangan bagi MAG besar sikit lah. Untuk guna sampai hari ni. Ya. Ya, kalau boleh tu nak lah bantuan tambah mesin sebab mesinnya sebiji saja. Kalau boleh tu nak lah bang 2 biji lagi lah mesin hidrolik tu. Tu mesin yang kecil tu mesin canai nak lah. Kalau nak asinkan tempat nak kena bagi tapak. Buat bengkel, buat asin lah, asin dah rumah. Untuk generasi akan datang, anak-anak muda akan datang lah. Masalah ni kalau kita nak ajak mereka sebab mesin biji saja, kita pun nak buat kerja juga, nak dapatkan hasil kan. Kalau bagi ajak mereka, hasil tak ada lah. Kalau ada tempat asin tu, kita boleh lah ajak mereka. Cakap memang macam-macam lah. Cakap tak perlulah kita ni orang perempuan kerja orang lelaki. Biar sajalah kat orang lelaki. Tapi makcik ingat nak bantu suami untuk nak nak jaga anak, nak cari pendapatan yang lebih lah. Sarah anak sekolah. Tak ada pengasuh apa. Sambil ialah bila anak seorang daripada belajar sampai menengah sampai masuk U sampai ni ya. Sekarang lah ada seorang lagi anak yang ada tanggungan lagi lah tak lepas rumah untuk belajar lagi. Ada anak sulung, dia memang dari tingkatan 3 lagi, dia belajar dekat tingkatan 3. Lepas tu suruh dia belajar tambah, dia tak mau dah. Dia minat lah, dia minat dari kecil-kecil lagi dah, dia minat lah buat kerja besi ni. Dia tak mau belajar sekolah, dia tak mau. Dia nak buat kerja besi ni. Sampai hari ni ya, dia lah bantu banyak. Yang seorang lagi lelaki tu dia masuk TLDM. Lepas tu dah berhenti dah, dia ambil kontraktor lah. Kalau ada buat grill apa, dia buat juga lah. Pisau-pisau ni, kalau ada orang minta apa, dia tolong jual tu lah. Zainab berjaya membesarkan anak-anak seramai 7 orang hasil pendapatan dari pertukangan ini. Ini disebabkan permintaan yang tinggi dari pelanggan bukan sahaja di Pulau Pinang tetapi telah berkembang ke negeri Perak dan Kedah. Bengkel ini telah menjadi lambang kecintaannya dengan bermain besi, api dan mesin-mesin dalam diri Zainab dan bakal diterajui oleh anak sulungnya suatu hari nanti. Mula-mula nak jadi saya duduk kerja dengan satu toki di Kepala Batai dengan toki Cina lah. Lepas itu makcik kata kita bantu kita buat kerja sendiri lah. Pelan-pelan kita buat, kata dalam mesin pun kita buat dengan tangan sendiri. Lepas itu saya pun dengar dekat dia, ikutlah. Dia tolong saya. Dulu saya jual kat orang kampung. Tak jual kat ni orang penjaga-penjaga, pemborong ni. Dari perkenal saya, dia pamai cari di rumah. Saya tak pergi pasal malam lah, tak menang lah buat lagi dia. Kalau boleh tu, mau lagi baik lagi lah. Ada anak-anak yang mau tolong saya, ada yang mau. Saya harap mereka lah buat bagi elok lagi lah, bagi banyak lagi pasaran. Macam tu lah. Kalau nak buat bilah pisau, kita bakar besi sampai merah. Lepas tu kita katok lah. Katok bagi jadi bentuk pisau. Tengok tu rasa berat lah. Tapi bagi kita rasa senang lah. Kalau makcik katok saja, macam kacit bolehlah 50 bilah. Katok mata sajalah. Kalau golok-golok tu 30, ikut kemampuan kemampuan kita lah. Kalau nak kita larat buat
kadang-kadang kita sihat, kita boleh buat banyak lagi. Kalau ni takat tu lah. Ramai yang main, kita suruh tipe belajar tapi tak ada kesungguhan. Yang main mata-mata nakkan gaji saja. Kalau ada orang yang berminat, tak apa, kita sangguplah kerjasama. Itulah. Kalau mau Seri Budaya ada boleh buat. Ni tiap-tiap suami buat kerja, kita bantu mereka. Mereka akan semangat lagi lah. Jadi berkongsi pengalaman. Kalau perempuan mau dia nak kena kerjasama dengan suami jugalah. Kita perempuan seorang dia tak boleh juga. Kita kena ada bantuan suami jugalah. Kalau suami mau buat, kita bantu dia. Baru berjaya lah. Kalau kita seorang pun tak boleh buat. Kalau suami nak buat seorang pun susah sikit lah. Nak kena ada bantu juga macam ni. Pekerjaan membuat parang atau bermain dengan besi ini tidak terhad pada lelaki atau perempuan dalam mengendalikannya, asalkan mereka mempunyai kemahiran dalam menghasilkan alatan tradisional yang berkualiti dan tahan lama. Sebagai masyarakat yang bertamadun, janganlah memandang rendah pada kebolehan wanita dan sentiasa menyokong antara satu sama lain.